Selasa. Ada apa ni? Mak Ijrah. Hari Selasa. Selasa aku tu ada. Tu kadang-kadang kita risau juga kalau ada. Nak kena tengok dulu, kadang-kadang memang ada lah. Ada insya-Allah. Okeylah, tak boleh. Ada tempat lain lah. Tempat lain. Selasa Rabu tu buku berapa? 2 3 saya memang ada kelas usul kan mesti seberang. Itu memang kelas wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tuan-tuan imam, tuan muzi, tuan-tuan Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala rahmatnya pada pagi ini dapat kita bersama-sama, insya-Allah. Semoga perkongsian kita pada pagi ini dapat manfaat kita bersama, insya-Allah. Tuan-tuan kepada Allah, syukur juga kepada Allah SWT. Allah mesti panjangkan usia kita, ya, untuk sama-sama memanfaatkan usia kita. Kalau bulan-bulan lepas, minggu lepas kita cerita tentang bagaimana, apakah yang kita perlu lakukan selepas kita celik daripada tidur, ya, bangkit daripada tidur untuk memanfaatkan umur kita. Semana yang saya sebut bahawa kita semua, dia tak kira umur 10 tahun, tak kira umur 20 tahun, ya, ke 60 tahun, 98 tahun, semuanya memang dah senja dah semua. Sebab apa? Semua senja. Maksud senja ni bermaksudnya, ya, nak masuk waktu maghrib, maknanya dah hujung-hujung usia. Sebab kita tak tahu, umur 10 tahun pun belum tahu kita panjang umur, ya. Jadi situ kenapa perlu kita selalu ingatkan diri kita begitu, kerana ingatkan diri kita supaya kita sentiasa bersedia menghadapi satu hari yang memang, ya, satu hari yang memang pasti akan datang. Ya, satu hari yang pasti akan datang, yang waktu itu tidak ada peluang lagi untuk kita bertaubat kepada Allah SWT. Ya, iaitu sakaratul maut. Bila sampai bersakaratul maut, waktu itu kita tak ada peluang untuk kita menambah amalan kita. Ya, malah itulah, ya, kalau kita kalau kita buat yang baik, maka itulah akan kembali pada kita waktu itu. Dan kalau amalan kita, ya, sebelum sakaratul maut itu, amalan kita itu buruk, maka itulah yang kita dapat, iaitu apa tuan-tuan? Iaitu keburukan juga yang kita dapat. Maka dengan itu, alhamdulillah, syukur masih lagi Allah kurniakan, ya, usia kita untuk terus memanfaatkan usia kita. Jadi tuan-tuan Allah, bila merujuk kita membaca kitab Bidayatul Hidayah. Bila membaca kitab Bidayatul Hidayah ini, ya tuan-tuan Allah, nampak macam sesuatu yang biasa kita lakukan. Ya, cerita tentang adab. Ya, cerita tentang adab-adab. Ya, dari mula bangun tidur.
Kalau yang lepas Imam Ghazali telah menyarankan supaya kita bila bangun tidur, apa perlu yang kita cari, iaitu ilmu yang bermanfaat. Kalau tak cari ilmu manfaat pun kita jangan menyusahkan orang lain. Jangan menyusahkan orang lain. Jangan mengganggu orang lain. Itu dia. Itu dia antara ringkasan dia. Maka di sini bila sebut macam tu, maka kita kena pastikan diri kita sentiasa berada dalam landasan yang betul. Maka di sini tuan-tuan Allah kembali kepada kitab ini, pengarang ini, maka jagalah adab-adabmu di hadapan Tuhanmu. Maknanya kita kena jaga adab. Adab tu apa tuan-tuan? Dalam asal dalam kitab Arabnya ialah perilaku. Perilaku dan perbuatan kebaikan. Itu dia. Kalau dalam mesti itulah perilaku, adab, perbuatan kebaikan, kesantunan, sopan santun, itu yang dikatakan adab. Maknanya kita nak bertemu dengan Allah, berhadap dengan Allah SWT, mestilah dalam keadaan beradab. Makna beradab ini maksud yang saya sebut tadi ialah perilaku, perbuatan kebaikan. Kalau kita nak pergi masjid, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Hendaklah kamu apa? Kita nak pergi masjid, hendaklah kita bersedia untuk masjid dalam keadaan yang berhias. Berhias maksudnya bukan berhias tabarruj kalau perempuan. Berhias maknanya dengan pakaian yang sesuai, pakaian yang bersih. Itu dia kata itu adab. Walaupun orang kata kita masjid yang penting tutup aurah, betul, tutup aurah betul lah tu, Tetapi kalau tutup aurah betul juga kita pakai t-shirt Iron Maiden. Dululah Iron Maiden zaman 80-an dulu kita waktu 10 tahun Iron Maiden tu, t-shirt belakang tu Iron Maiden belakang. Jadi orang belakang tu jemaah yang belakang dia tengok je. Ataupun apa dia ada tulisan-tulisan nama kan. Jemaah yang belakang saf tu tengok ngira satu, nombor 1 si Mamat, si kedua si Mina, si ketiga akhirnya ni tuan-tuan. Sebab tu kita kena pastikan bahawa bila kita ke masjid, pastikan sesuatu yang tak boleh, jangan mengganggu orang lain. Itu adab kita. Itu adab kita. Jadi sebab tu dalam Imam Ghazali kata, maka jagalah adab-adabmu di hadapan Tuhanmu. Baik zahir ataupun batin. Zahir dah jelas macam tadi, dengan pakaian kita, dengan pakaian kita, dan apa yang berkaitan dengan perkara-perkara yang fizikal kita, bersih dan sebagainya. Begitu juga yang batin. Batin apa adab kita? Adab kita ialah pastikan dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti beradabnya seorang hamba yang hina yang banyak membuat kesalahan. Sampai macam tu sekali. Kita nak bertemu dengan Allah SWT, kita kena beradab, bersopan santun. Macam kita lalu depan orang tua, orang dulu, orang lalu orang tua kan, tumpang lalu tuan, orang dulu, kalau yang naik basikal orang muda sanggup apa? Turun basikal, betul? Dulu kau pernah berlaku gitu? Ada. Orang tua tu jalan kaki, anak muda ni naik basikal, turun basikal. Turun basikal tu dululah. Tapi sekarang taklah sesuai dalam keadaan tu. Sebab kita dengan keadaan yang beza, maka kita guna keadaan yang lain. Slow lah sikit. Lalu dengan orang tua, ini dilanggarnya, mati orang tua tu. Ni tuan-tuan ni, maka beradab. Seolah macam itulah sampai disebut dalam kitab ni bahawa beradabnya seorang hamba yang hina yang banyak membuat kesalahan di hadapan seorang raja yang gagah perkasa. Maknanya begitu. Dari segi fizikal dan juga batin tu. Batin tu kita merasakan bahawa kita, Masya Allah, kita banyak dosa, Ya Allah. Kita merendah diri. Merendah diri dengan ikhlas lillahi ta'ala. Datang masjid untuk beribadah, nak sembahyang, kita kata ya Allah, dengan pakaian kita yang bersih, dengan hati yang ikhlas, kita mengakui bahawa kita ini banyak dosa,
Allahu Akbar. Ini yang dikatakan kita kena beradab, berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersungguh-sungguhlah engkau menjalani adab sehingga Tuhanmu tidak melihat engkau di tempat yang dilarang. Maknanya kita ni nak beradab itu, nak bertemu dengan Allah SWT, pasti sungguh-sungguh beradab. Sungguh-sungguh beradab, bukan saja-saja. Kenapa? Ya, dengan beradabnya itu, ya, dalam kitab ni kata, ya, sampai kita Allah harus arah kita, Allah bimbing kita sampai kita tak pergi ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah SWT. Kesan adab, tuan-tuan, ya, kesan adab depan Allah SWT. Bila beradab, memberi kesan kepada ibadah kita. Kita nak berhadapan Allah SWT, ya, ikhlas lillahi ta'ala, ya, segala yang fizikal, segala yang syarat masyru'nya semua dah siap, dah sempurna. Ya, kemudian kita dengan pakaian kita yang bersih, berwangi-wangian, kerana nak bertemu Allah SWT. Maka bila itu juga memberi kesan kepada apa? Kepada kita, hingga Allah SWT, ya, bimbing kita kepada apa? Bimbing kita tak pergi pun ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, memang kalau segi fiqahnya tak ada masalah. Ya, tak salah, yang penting fiqh ni melihat zahir saja, tuan-tuan. Ya, yang penting ada tadi baca Fatihah tak? Berdiri tak? Tadi nak sembahyang tutup aurat tak? Betul. Okey, no problem. Tutup aurat tak? Tutup aurat. Tadi dia ada takbir tak? Ada. Okey, yes. Dari segi fiqhnya, syaratnya sah. Semuanya kerana melihat benda yang zahir. Syariat melihat yang zahir, tuan-tuan. Tengok yang zahir. Sah, tengok semua cukup, sah. Tetapi kalau kita melihat dari sudut dalaman itu, tuan-tuan, insya-Allah, dia kenapa kita bukan sekadar amalan zahir tetapi juga amalan batin juga. Maka kita kena pastikan yang ini, dikatakan adab-adab inilah yang perlu kita sungguh-sungguh untuk kita melaksanakan supaya Allah bimbing kita, supaya kita tak pergi tempat yang Allah larang. Ya, ini. Ya, itu di antara. Dan engkau tidak akan mampu berbuat demikian kecuali bila engkau aturkan masamu baik-baik dan engkau susunkan wiridmu, bacaanmu daripada waktu pagi hingga petang. Masya-Allah. Begitu juga, tuan-tuan, ya. Nah, benda ni tak akan tercapai kalau kita tak susun masa. Memanglah kita kena susun masa. Ya, lepas subuh kita nak buat apa? Kita cari ilmu yang lepas, ilmu yang bermanfaat. Kita kenal aib kita, siapa kita dan sebagainya. Kemudian kita pula tuan-tuan, kita amalkan. Kalau subuh, ya, subuh nak apa, ya, amal apa? Contohnya lepas subuh kita digalakkan oleh Rasulullah SAW. Jangan kamu bercakap kecuali kita baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Sebanyak berapa kali? 7 kali, kan? Ya, sebelum subuh, selepas subuh, solat subuh, jangan kamu berkata-kata kecuali kamu berkata-kata yang lain lah. Ya, sebab kalau kita wirid, Allahumma anta salam dulu, tak masalah. Jangan berkata-kata yang lain. Maka kita baca 7 kali. Itu wirid-wirid dia. Dan selepas maghrib pun kita 7 kali. Apa dia, tuan-tuan? Allahumma ajirna minan nar. Simple saja. 7 kali. Benda yang simple, tuan-tuan. 7 kali. Maka insya-Allah, ya, apa, tuan-tuan? Allah akan bebaskan daripada apa? Daripada ajirna, bebaskan dari api neraka. Baca. Orang tanya, baca 7 dia boleh bebas neraka? Yang basic tak usah cerita lah. Basic ni contoh sembahyang, iman pada Allah, tu tak usah cerita. Ini adalah adab-adab wirid kita yang patut kita amalkan. Ni Allahumma ajirna minan. Selepas sembahyang Allahumma antas salam, itu wirid-wirid yang perlu kita amalkan. Sebab dalam kitab ni kata, ya, dan engkau tidak akan mampu berbuat demikian kecuali bila engkau aturkan masamu baik-baik dan engkau susun wiridmu, bacamu daripada waktu pagi hingga ke petang. Maknanya Imam Ghazali kata, minta kita amalkanlah, ya, mana-mana yang apa, tuan-tuan,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarankan. Itu dia tuan-tuan ya. Jadi di antaranya tuan-tuan untuk Allah ya, berkaitan dengan amalan ini ya. Sebab itu dalam kitab Bidayatul Hidayah ni, kita gunakan kitab Bidayatul Hidayah ni, dia menceritakan tentang apakah yang perlu kita buat ya selepas bangun tidur, ya selepas makan, selepas apa semua tu. Tapi nampak macam simple aja, dan ada juga ya disarankan oleh apa tuan-tuan? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah. Ya, ni apa saya tuan-tuan boleh rujuklah tentang doa Asmaul Husna. Ni Allahumma inni ushhidu wa Allahumma inni ushhiduka wa ushhidu ya hamalata arshika wa ushhidu man fis samawati wal ard ya anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Ya, apa dia? Ini amalan ya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni ushhiduka wa ushhidu ya malaikataka wa hamalata arshika wa ushhidu man fis samawati wal ard annaka antallah la ilaha illa wahdak la syarika lak wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Apa dia tuan-tuan ni? Ini amalan yang diajar Rasulullah SAW. Kalau kita amalkan, kata dalam hadis ini dikata barang siapa yang membaca sekali maka Allah akan membebaskan sepertiga daripada api neraka. Sepertiga. Ya, sepertiga dari api neraka. Tuan-tuan boleh rujuk dalam al-silsilatu as-sahihatu. Tapi ini agak dia tuan-tuan boleh rujuk dalam mazhab mazhab yang Quran tajwid tu. Quran yang ada warna-warna tajwid tu, situ tuan dia banyak memberikan kita. Quran yang ada tajwid warna kuning merah tu ya, dalam surah Sabah lah. Dalam surah Sabah tu dia di situ ada amalan-amalan yang perlu kita amalkan. Apa dia? Tak apa, saya akan baca saja dulu. Ya, barang siapa yang membaca sekali maka Allah membebaskan sepertiga daripada api neraka. Barang siapa yang membaca 2 kali maka Allah membebaskan 2/3 daripada api neraka. Dan barang siapa yang baca 3 kali maka Allah membebaskan seluruh tubuhnya daripada api neraka. Masya-Allah amalan tu. Allahumma inni ushhiduka wa ushhidu malaikataka wa ushhidu ushhidu malaikataka wa hamalata arshika wa ushhidu man fis samawati wa man fil ard annaka antallah la ilaha illa wahdak la syarika lak wa ushhidu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Ya, ini amalan yang diajar Rasulullah SAW. Jadi ini kita susun ya. Sebab tu Imam Ghazali kata ya, engkau susunkan wiridmu, bacaanmu daripada waktu pagi hingga ke petang. Kalau tidak pun istighfar lah. Kalau tak boleh betul istighfar memadailah. Maka inilah ya, sebab itu kita dalam kitab kitab Bidayah kata maka denganlah baik-baik, dia pesan pada kita Imam Ghazali. Kerana aku akan menyebutkan segala yang disuruh oleh Tuhanmu. Dalam kitab Bidayah ini Imam Ghazali mencatatkan apa-apa yang disuruh oleh Allah SWT. Ya, bermula daripada engkau bangun tidur waktu pagi sampai pada engkau kembali semula ke tempat tidurmu pada hari berikutnya. Maknanya ini kita lihat Imam Ghazali detailnya tuan-tuan nak beritahu kat kita apakah yang kita nak, amalan-amalan yang kita nak buat, adab-adab yang kita nak buat ya. Maka sampailah kepada apa dia tuan, adab-adab bangun dari tidur pun dia ajar kita. Bangun dari tidur, biasalah bangun dari tidur. Bangun dari tidur apa tuan-tuan? Hendaklah engkau berusaha supaya dapat bangun dari tidur sebelum terbit fajar. Usahalah. Ya.
Sebelum terbit fajar. Itu adab dia. Kenapa? Dah bangun, apa yang kita buat? Kata Imam Ghazali, dan naklah zikrullah mendahului segala sesuatu. Bangun dari tidur, naklah kita zikrullah. Apa zikrullah, tuan-tuan? Maka di sini saya kongsikan, saya ambil maksud zikrullah ini ada dua. Satu, zikrullah dari maksud maksud umum. Satu lagi maksud khusus. Ya. Saya merujuk pada dalam kitab tu kata, maksud ada apa zikrullah? Wa yashmilu kullu anwa'il ibadah. Dalam bahasa Arab lah, meliputi seluruh ibadah. Sama ada ibadah apa, tuan-tuan? Ibadah fizikal ataupun ibadah pedalaman, batin. Lafaz, perbuatan itu ada ibadah. Segala yang kita buat ibadah itu, maka itulah zikrullah. Mana zikrullah lah? Apa yang kita buat, ibadah-ibadah yang kita buat itu adalah zikrullah. Ya, kejut isteri, ibadah, zikrullah lah. Kejut anak, contoh begitulah, ibadah lah, sesuatu. Sebab sesuatu yang kebaikan, yang baik dengan niat Allah Ta'ala adalah ibadah. Ya, maka ibadah. Segalanya adalah ibadah. Zikr dipanggil zikrullah. Zikrullah tu, ya, maknanya apa saja. Apa saja. Ya, termasuklah bangun dari tidur, kita mandi, semua adalah ibadah. Kerana kalau merujuk makna umum, meliputi setiap jenis ibadah, apa saja ibadah. Itu dia. Baik, tuan-tuan, itu dia. Kemudian yang kedua, maksud khas, khusus untuk ibadah. Apa dia, tuan-tuan? Zikrullah bil alfazil lati waradat anillah min tilawatil Quran atau ala lisan rasulih. Ini apa dia? Maksud khusus ialah zikrullah ialah dengan alfaz, melafazkan zikir-zikir ataupun doa-doa yang datang daripada Allah, yang dicadangkan oleh Allah, ya, dan kalau dicadangkan oleh Allah, bertentuan tilawatul Quran. Tilawatul Quran. Mana-mana yang datang yang daripada Allah SWT, iaitu tilawat kita, zikrullah. Kena pastikan selepas terbit fajar, maka kita baca tilawatul Quran. Kerana orang yang membaca, ya, tuan-tuan, pada waktu itu, ya, selain dapat ganjarannya, insya-Allah, ya, maknanya dia punya ganjaran yang berlipat ganda. Ya, kalau kita baca Quran tu sendiri dah dapat ganda, berlipat kali ganda lah. Ya, min tilawatul Quran dan au ala lisani rasulih, ataupun wirid-wirid doa yang datang daripada apa? Yang daripada rasulnya. Ini. Sebab itu ulama dia telah menyusun, tuan-tuan, zikir apa yang disarankan oleh Rasulullah, ya. Ulama menyarankan apakah doa-doa yang penting, yang perlu kita lafazkan, yang memang ada dia punya sandarannya, tuan-tuan, untuk Allah. Ada sandarannya, ya, maknanya ada, kita tak amal gitu je, ada sandarannya, ya. Sandaran maksud bila ada sandaran, maka bila kita amal, maka kita ada apa, tuan-tuan? Kita akan, satu, kalau daripada doa daripada Rasulullah, kita dapat mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat pahala amal sunnah Rasulullah. Yang kedua, daripada doa itu sendiri. Ya, ni, tuan-tuan. Sebab itu dia kata dalam apa ni, Syekh Al-Ghazali ini, bila kita bangun, tuan-tuan, selain kita dah zikrullah tadi itu, sebenarnya yang saya sebut tadi itu, ya, banyaklah kalau kita nak sebut itu. Tetapi apa yang nak kita sebut, bangun tidur itu, ya, kadang-kadang kita lupa nak doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kadang-kadang kita lupa. Simple je benda tu. Ya. Kalau dulu budak tadika memang dia hafal. Naik ke sekolah menengah, dia lupa. Dia tak amal. Kan? Alhamdulillah.
Apa sebutan yang pertama? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu memberi maksud bahawa, ya tuan-tuan, penyerahan secara total, secara mutlak kepada Allah SWT. Kalau aku ni tak ada Allah, dah tentu aku tak akan hidup. Kerana mati, hidup, tidur itu adalah mati sementara. Tak ada Allah. Alhamdulillah. Ya, bukan sakit ya tuan-tuan. Allah sakit pula pinggang aku nak bangun tidur dah. Begitu kadang-kadang kan. Ya. Patut apa lafaz kita? Alhamdulillah. Paling tidak pun alhamdulillah lah. Kalau tak boleh alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Ini yang warid, yang ada sandaran daripada Rasulullah SAW. Maknanya kalau kita buat, kita telah buat sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah itu dia ada keberkatan, ada kerahmatan. Yang kedua, kita nak menyatakan kesyukuran kita secara mutlak bahawa kebergantungan kita secara mutlak kepada Allah SWT. Tak ada yang lain. Kalau tak ada Allah, macam mana aku nak bangun daripada tidur ini? Barulah bila alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur, dah keluar doa tu, kita amalkan bangun tidur, lepas kita buat itu yang dia masing-masing ya keluar. Tak adalah istilah atau tu kalau nak bercakap secara beradab. Kalau nak buat suatu pekerjaan selari dengan syariat Allah SWT. Dan apa tadi? Alhamdulillah tadi. Tapi kalau dah bangun tidur sakit, ngadu sakit sana sakit sini, memanglah sakit. Ya, sakit adalah ujian Allah SWT. Tengok ada berapa. Ya, satu syukur, terima kasih ya kerana menghidupkan kita, dan kita sedar bahawa wa ilaihin nusyur, ya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita dah hari-hari sebut tuan-tuan, ya mensyukuri nikmat Allah SWT, kemudian kita mengakui bahawa kita akan kembali kepada Allah SWT, maka setiap perbuatan yang kita, aktiviti seharian kita selari dengan syariat Allah SWT. Kalau kerja, dia tidak rasuah. Ya. Kalau kerja, dia tidak culas. Ya. Kalau bercakap, dia tidak fitnah. Ya. Kalau bercakap, dia tidak bohong, tidak kelentung, tidak temberang. Semua keluar dalam macam ni. Ni perkataan orang kampung gigi terderak je. Apa? Kerana pagi tu dia telah mengiktiraf, aku ni datang kepada Allah, balik kepada Allah SWT. Tak adalah istilah sombong. Kau Perdana Menteri ke, kau Menteri Besar ke, kau siapa saja, kau akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini Masya Allah, bila macam tu yang makin semua dalam keadaan beradab lah. Maknanya beradab bagus ya, selari dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebab adab-adab ini selalu kita tinggalkan tuan-tuan. Kadang-kadang menuntut ilmu pun kita tak gunakan adab. Adab tu yang lebih utama. Ya, adab lebih utama. Ya, kita belajar fiqh, tapi adab tu tak ada. Sebab suatu adab itu diajar dulu, barulah ilmu adab tu. Adab tu masuklah tadi segala perbuatan zahir dan batin, baik dan sebagainya. Ni tuan-tuan. Ni. Jadi kita, itulah kesan yang impak kepada bila kita bangun tidur alhamdulillah ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Itulah amalan yang patut kita laksanakan. Itu biasa. Biasalah tuan-tuan, kita pun amal. Malah dekat dalam ada dicatat ni, asbahna wa asal kulillah. Ya, telah berpagi, telah menjadi segala kerajaan bagi Allah. Semuanya Allah pegang. Ya. Walaupun tuan dapat majoriti 220 lebih. Memerintah lah contoh itu. Tetapi itu kerajaan sementara. Kerajaan yang tetap ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kata. Jadi tak adalah bila kerajaan sementara, tak adalah diskriminasi.
memang tajuk kerajaan bagilah semua orang. Itu tak ada diskriminasi. Ini contoh, bukan saya buat. Jangan prejudis pula, cerita lain pula. Tuan-tuan kena tu. Ya? Jangan cerita, itu cerita ni. Kerana apa? Mengakui aku punya ni adalah sementara, yang kekal ialah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Asbahna wa mulku lillah wal azamatu wa sultan lillah. Ini yang saya ada dalam semua dalam ni Apa dia tuan-tuan? Segala keagungan kerajaan itu bagi Allah. Segala kemegahan, segala kekuasaan hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Itu amalan yang doa. Ya. Jadi kalau doa tu, kalau boleh kita fahamlah doa tuan-tuan barulah datang syok dia. Boleh tak kita tukar dalam bahasa Melayu? Tanya lagi. Bahasa Melayu boleh tukar? Boleh tak tukar bahasa Melayu tuan-tuan? Boleh. Boleh. Tapi tuan-tuan Nabi ajar bahasa doa tu secara umumnya boleh. Mana yang baik doa dah. Tapi kalau kita dapat memahami dalam bahasa Arab tu, kita lafaz bahasa Arab itu lebih baik. Ni tuan lebih baik. Ya, dari segi umumnya nak doalah. Ya Allah, ya segala puji bagimu Allah. Dan alhamdulillah. Satu lagi tuan-tuan, bersebut segala puji. Sedangkan alhamdulillah tu satu benda yang lafaz yang apa tuan-tuan, yang disarankan oleh Rasulullah. Macam kita assalamualaikum, kita salam sejahtera. Salam sejahtera. Boleh ke apa? Boleh, tak ada salah. Ya, tetapi assalam itu membawa maksud ialah apa? Nama Allah. Nama Asmaul Husna, kan? Salam. Sebut nama Allah. Assalamualaikum. Selamat sejahtera tuan-tuan yang dimata Allah. Salam semua salam. Tak masalah lah. Salam madani ke, salam Jumaat ke, semua salam. Salam semua, tak kisahlah apa pun. Tapi jangan sampai tertinggal assalamualaikum. Nak translate boleh, tidak jadi kesalahan. Tetapi lafaz itu adalah lafaz daripada Allah, lafaz daripada Rasulullah yang bermaksud memang ada maksud dia. Kalau assalam itulah nama Allah, kita selalu sebut nama Allah. Kalau salam sejahtera, mana sebut nama Allah? Tak ada apa. Ni tuan, tu. Contoh begitulah. Boleh, tak ada masalah. Macam kita pergi umrah atau pergi haji. Ustaz, boleh tak kita doa tawaf bahasa Melayu? Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku tu. Benarlah. Kan? Doa apa tahun pertama? Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosaku, ampunkan kedua tu. Yang pusing yang kedua. Ya Allah, kurniakanlah rezekiku, ya Allah. Allah. Orang tanya, boleh tak boleh? Boleh. Tapi munasabahlah. Ya. Munasabah. Ya, munasabah untuk Allah. Buat dia begitu boleh, tak masalah. Ya, maknanya itulah wal azamatu wa sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Tengok tuan-tuan pagi-pagi Rasulullah ajar kita mengakui bahawa yang maha tinggi Allah, yang maha agung Allah, yang berkuasa Allah. Pagi dah kita memang ditarbiah oleh Rasulullah macam tu. Maka bila kita dapat kuasa, kita tak rasa bahawa kita besar tuan-tuan. Kita bila ada kuasa, tanggungjawab, amanah. Bukan macam kalau Allah, hanya Allah saja yang maha besar, maha berkuasa. Gitu. Baru bagi-bagi macam tu. Okey. Kemudian apa yang disebut lagi dalam yang dikatakan wirid tadilah, doa-doa ni. Asbahna ala fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ni. Sebab tu dalam apa maksurat ni dia dicatatkan di situ kita amal asbahna ada fitratul Islam
wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ini amalan pagi ini. Kalau petang amsainah sebab tu Kalau Imam Hasan Al-Banna Imam Hasan Al-Banna ini tuan-tuan Allah syahid Imam Hasan Al-Banna, dia menyusun maksurat ini yang patut kita amalkan pagi dan petang. Ya, dalam maksurat itu terdiri daripada doa-doa yang warid, ada sandaran daripada Rasulullah, daripada hadis-hadis tuan-tuan Allah. Ini ada sandaran dia. Kita amalkan yang ada sandaran ni. Ya, selain daripada yang lain lah. Ya, apa dia? Asbahna, telah berpagi-pagi kami atas keadaan fitrah Islam. Tengok dari itu. Ya. Dan kalimah keikhlasan. Ya, itu mengingatkan diri kita. Ya. Dan atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, millati Nabi Ibrahim alaihissalam yang selalu dalam keadaan cenderung kepada Islam, membenci agama yang lain, dan bukankah Nabi Ibrahim itu seorang makna Nabi Ibrahim bukanlah orang yang musyrik. Tengok tuan-tuan, bukan makna membenci yang lain tuan-tuan. Maknanya di sini kita dah tanamkan pagi-pagi itu tuan-tuan. Ya, kita tolak perkara-perkara yang apa tuan-tuan, yang terkeluar daripada Islam. Pagi-pagi itu dah kata ya. Kalimatul ikhlas wa ala Nabi Muhammad SAW. Ya, makna kita dah tolak benda-benda yang selain daripada Islam. Tolak tuan-tuan. Bukan kita sama. Lain. Sebab itu sekarang ni kita paling takut ialah sama, menyamakan. Yang dipanggil apa tuan-tuan? Liberalism. Liberalism. Ya, liberalism. Ya. Apa tuan-tuan? Kalau dekat Perancis sana, dia tak sebut Islam liberal. Kat sini dia sebut Islam liberal. Kenapa tuan-tuan? Dia kata apa salahnya kita terima pandangan mereka? Boleh. Dari segi kehidupan, nak cari dunia, kemasyarakatan, kita boleh bagaimana? Tetapi ingat bahawa Islam ada prinsip. Betul tidak? Prinsip ialah akidah kepada Allah SWT. Ini yang kita paling takut tuan-tuan. Apa salahnya? Memang kita hidup dalam masyarakat majmuk tuan-tuan. Kita terima mana-mana yang baik. Kerana yang baik itu daripada Islam. Kita kena sebut yang baik daripada Islam. Bukan disebut bahawa agama lain juga baik. Tak boleh. Kerana Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Inilah yang maha dahsyat, bala yang maha dahsyat bila mana apa salahnya. Apa salahnya itu yang bila tuan-tuan kes yang dulu tu berlaku selepas banjir, datang sekumpulan pelajar, dia boleh apa salahnya demi perpaduan kita bawa penyapu, bawa water jet pasal kuil tu dia kena banjir. Bawa water jet kita membersihkan. Boleh ke tu? Atas dasar demi perpaduan. Boleh? No. Kita ada prinsip. Maknanya prinsip ialah akidah. Kalau kita buat itu, kita telah mengiktiraf. Tak boleh. Haram. Masya Allah. Ya. Kalau itu dia. Sampai ke satu peringkat tuan-tuan. Kalau kita meraihkan pun juga, meraihkan budaya. Apa salahnya kita duduk masyarakat majmuk, kita raihkan tai pusam, boleh? No, tai pusam kita tengoklah, belajarlah. Tai pusam tu apa? Iaitu meraihkan dewa-dewa. Ada kaitan agama. Tak boleh. Mamnu. Ini prinsip. Bila orang liberal, dia kata apa salahnya? Demi perpaduan. Jadi di situ, kenapa kalau gitu nak perpaduan macam mana? Itu nanda dikatakan toleransi. Boleh toleransi. Maknanya kita saling hormat
mati. Saling menghormati lah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abatum. Engkau lah. Okey, engkau nak pergi Kuwait, silakan. Aku nak visit, silakan. Itu hormat. Ini tuan-tuan. Tetapi liberal, ya, kat Malaysia, kat Indonesia, Islam liberal. Kalau itu bukan Islam, dia panggil munafik. Dia kalau ulama Azhar kata tak ada Islam liberalnya. Kalau sebab Islam bukan Islam lagi, itu adalah munafik. Tak boleh. Dia cuba ni boleh, ya. Kalau dekat ada katakan apa salahnya tuan-tuan, ya, apa salahnya? Boleh dari segi budaya, okeylah. Tuan-tuan nak apa, main tarian apa, singa, bolehlah. Tarian singa, alright, no problem. Tak ada kaitan tak dengan agama, okey. Sebab kita prinsip ada, kalau gitu macam mana? Kita tak ganggu rumah ibadah orang lain, tak ada. Malah Rasulullah kata tuan-tuan ya, jangan ganggu tempat ibadah orang bukan Islam. Itu je pesan. Ni tuan-tuan. Ini tetapi di Malaysia, beginilah dia punya kefahaman kadang-kadang setengah anak-anak kita, cucu-cucu kita tuan-tuan. Ini yang kita perlu kita tarik balik bahawa kita ada prinsip iaitu akidah. Pasti akidah, ya, kepercayaan pada Allah SWT, ya, Islam ya'lu wala yu'alai, dalam sifat-sifat 20 mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersahan Allah dengan segala yang baharu, bahawa Islam itu adalah satu datang daripada Allah SWT, kemudian kita nak samakan dengan Islam itu dengan yang lain, maka itu telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan, ya. Sebab tu pagi itu kita dah tanamkan, Rasulullah tanamkan dalam jiwa kita, ya, tuan-tuan, bukan benci tetapi kita tak cenderung kepada yang lain, ya. Ini tuan-tuan, ini dia kata, ya. Ada bangun tidur tu, baca tu, ya. Alhamdulillah, saya ulang balik, ya. Banyak lagi, ya. Okey. Begitu juga Allahumma inna nas'aluka an tab'asana fi hadzal yawm ila kulli khair wa na'udzu bika an nakhtariha fihi su' aw najruhu ila muslim. Najurrahu, aw najurrahu ila muslim, aw najurrahu ila muslim. Apa dia? Ya Allah, kami minta kepadamu supaya engkau bangunkan kami pada hari ini untuk dapat melakukan segala kebaikan. Nak buat kebaikan pun minta kepada Allah. Menunjukkan apa? Lemahnya kita. Walaupun kita ada apa? Nak pergi masjid. Apa? Nak pakai apa? Biar dadu. Apa lagi? Motor Goldwing. Motor Honda ya. Semua ada. Kapcai. Honda 70cc tu. Yang dah dimodify tu. Semua ada. Basikal elektrik. Semua ada. Kan? Nak pergi masjid anytime, betul tak? Boleh. Tapi tak boleh nak pergi. Kenapa? Boleh nak pergi? Kenapa? Itulah kata doa. Ya, doa. Walaupun kekuatan kita ada, doa. Allah yang itu, ya. Doa. Itu disampai. Allahumma inna nas'aluka an tab'asana fi hadzal yawm ila kulli khair. Ya Allah, ini, ya. Bangunkan kami pada hari ini untuk dapat melakukan segala kebaikan, dan kami berlindung denganmu daripada melakukan sebarang kejahatan, dan mengenakannya kepada orang Islam yang lain. Sampai baca macam tu tuan-tuan, ya. Jauh kejahatan dan mengenakan orang lain, dengki orang lain, Islam yang lain. Punya doa juga. Patutlah tak doa asyik dengki orang Islam, ya tak? Dengki je orang Islam. Pantang orang Islam tu, sama-sama kita pantang tengok kawan kita tu ada lebih sikit. Allahu Akbar. Pantang terlebih sikit sokongan kan. Dah dengki pula. Pantang pegawai kerajaan dah sokong sebelah lain. Tapi itu dengki pula. Tapi alhamdulillah nanti akan naikkan gaji pegawai kerajaan, insya-Allah.
Contoh ni tak ada prajurit sana, ni cerita dah just cerita je. Ya, tak ada, jangan prajurit tuan-tuan, ni dia cerita jelah nak beri kepahaman gitu sampai ke peringkat kita ni ya minta doa supaya kita jangan ganggu orang Islam yang lain. Bayanglah macam ini, nak menunjukkan bahawa kalau kita ganggu orang Islam orang lain maknanya satu dosa yang besar. Ni tuan-tuan. Ni ya, au najurrahu ilal muslim. Ni. Atau mengenakannya kepada orang Islam yang lain. Nampak, masya-Allah. Ya, maknanya kena amal doa ni. Amal dan fahamlah. Ya, insya-Allah ya tuan-tuan ni. Tu dia. Entah. Ya. Saya sebut je ni. Saya baca. Saya baca je. Sikit lagi tuan-tuan ya. Saya habiskan ni. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Apa dia? Ya Allah, denganmu kami berpagi-pagi dan denganmu kami berpetang-petang dan denganmu hidupkan. Maknanya tiap-tiap apa? Pagi dan petang gantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada yang lain. Jangan pagi apa? Pagi bagus, petang dah hilang. Itu yang melewang itu. Naik pukul 8, jumpa kawan-kawan, itu merewang, lari daripada Allah SWT, mengutuk orang, fitnah orang, dengki orang, dia lari daripada Allah, dan lari daripada Allah SWT. Tu dia. Sampai doa tu, pagi, petang semua, aku denganmu ya Allah. Allahu Akbar. Ya? Wa nas'ukal khaira hadzal yaum. Ya Allah, jadikan kami kebaikan pada hari ini, wa kharama fi, dan segala kebaikan yang ada dalamnya. Kami berlindung denganmu daripada kejahatan hari ini, dan segala kejahatan yang ada dalamnya. Maknanya Masya Allah, rupanya kita ni tuan-tuan, kita nampak macam cantik, handsome, boleh berfikir dan sebagainya. Rupanya kita ni nak bantuan Allah SWT. Ni doa ini yang dia ajar oleh Rasulullah SAW. Ya, maka ini, ya, maka itulah yang sepatutnya kita amal. Masya Allah, Imam Ghazali memang dia detail tentang ni kan. Sebab apa? Ni adab. Sebab adab tu saya kata tadi, adab itulah menyebabkan orang semua ya jadi makin taat pada Allah SWT, saling hormat menghormati antara satu sama lain. Okey, last tuan-tuan ya. Apabila engkau memakai, lepas tu apabila pakai pakaian, maka hendaklah engkau niatkan dengan menjunjung perintah Allah dan menutup auratmu. Janganlah engkau berniat dengan pakaian itu untuk menunjuk-nunjuk pada makhluk ni. Biasalah, yalah pakai telekung tak nak tunjuk, yalah pakai telekung. Tapi pasal pakai telekung Hadijah. Tapi Hadijah Vietnam. Hadijah Vietnam. Okey juga dia Vietnam tu. Pergi kat Vietnam tu dekat Benten. Hari Sabtu dan Ahad. Muka sama dengan kita lah. Kalau dekat Benten tu. Hari Sabtu dan Ahad tu, hari Minggu, jumpa macam muka sama yang kita. Punya orang Malaysia ramai ke sana punya Tok Adam. Allah. Tu dia maksud tu. Itu ada Hadijah sembang dia. Tak ada nak tunjuk kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ada adab ya, selain yang lain. Inilah adab bila bangun daripada tidur. Allahu Akbar, zikrullah. Kemudian kita amalkan doa-doa ini insya-Allah tuan-tuan, dan kita fahamkan doa-doa ini. Doa-doa yang kita amal kita fahamlah tuan-tuan. Ya, doa yang supaya kita lebih khusyuk. Takkan lagi dulu sebab sekarang ni kan mudah. Tuan-tuan pakcik Google ada lah tuan-tuan. Pakcik Google. So pakcik Google. Nak cari ustaz payah nak telefon asyik miss call dia tadi kan. Tanya pakcik Google. Pakcik Google ada terjemahannya, kita fahamkan. Mudah-mudahan dengan kita faham itu tuan-tuan, kita dapat merasa masya-Allah. Itu yang kita harapkan. Jadi itu untuk pagi ini, mudah-mudahan kita selamat menyambut awal hijrah, ma'al hijrah, ya, ma'al hijrah, bersama hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam, daripada yang baik ke arah yang lebih baik, daripada sentiasa datang ke berjemaah ke masjid, duduk ke masjid. Selagi itu kita istiqamah dengan dengan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Ya, hari Selasa ni kita Selasa malam itu kita malam insya-Allah.
Ya. Saya rasa itu saja. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا الحامدين حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلم التأويل اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا من يسمعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمحسننا مقصرنا بوجهك الكريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان بخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق العظيم والله أعلم بالصواب. Seterusnya tuan-tuan, perempuan dijemput untuk sarapan pagi di tempat biasa. Terima kasih kepada penumpang ini, mudah-mudahan diberi keapian kesehatan sebaiknya dan rezeki yang diberkati. Sarapan pagi. InsyaAllah.